Baik, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi, saya berharap saudara-saudari sudah menonton live saya awal tengah hari tadi, ya, di mana saya ada membuat satu pendedahan berhubung dengan satu peristiwa melibatkan Zahid dan Anwar pada tahun 1999, ya, dan pasti anda akan mendapatinya menarik. Jadi jika anda menonton siaran ini di YouTube, anda boleh melihat link kepada siaran live tadi di penghujung live ini, ataupun pergi ke YouTube Ragi J. Ritaudin, sesiapa sahaja boleh rujuk di sana live tengah hari tadi. Dan juga menarik adalah dalam dua live sebelum itu saya menjelaskan rentetan peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara berkaitan dengan kerjasama Zahid Anwar. Jadi sekarang ni isu kerjasama Zahid Anwar sudah meletup, ya. Okey. Dan kita tolak maklumat risikan tepi daripada rentetan peristiwa-peristiwa dan segala apa yang telah berlaku sejak sekian lama, sejak selepas PRU 14. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan Zahid dan Anwar bukan sekadar rapat, ada kerjasama dan ada merancang untuk bentuk kerajaan bersama dulu-dulu. Dan ini telah menimbulkan risiko teramat tinggi bahawa satu-satunya kemungkinan kerjasama rahsia yang berlaku dalam arena politik sekarang adalah Anwar dan Zahid. Baik, saya telah meminta Zahid untuk membuat di dalam manifesto Barisan Nasional satu akuan bersumpah sebagai sebahagian daripada manifesto bahawasanya lepas PRU 15, no Anwar, no DAP. Zahid bukan hanya buat pekak, tetapi sehingga hari ini perkara no Anwar, no DAP ni tidak disentuh. Dan kalau kita lihat kempen UMNO tidak menyerang Anwar, tidak menyerang PH begitu banyak. Ada sikit sana tu, sana sini tu ambil syarat, dan kebanyakannya pemimpin-pemimpin lain. Dan begitu juga Anwar dan PKR tidak akan selitkan no Zahid, no kleptokrat. Ini mereka buat pekak. Ya, cakap apa sahaja Zahid kepada media, cakap apa sahaja Anwar kepada media. Kenapa perubahan ini? Takkan pada PRU 14 DAP dan Anwar menentang kleptokrat, tiba-tiba PRU 15 kleptokrat ni makin subur dalam UMNO, tiba-tiba tidak sebut pasal kleptokrat. Kalau PRU 14 kita lihat perang media sosial DAP cukup hebat menentang kleptokrat, kini tak sampai pun 10% daripada kapasiti pada PRU 14. Jadi Zahid cuba nafi, tetapi anda tahu Zahid, bila dia cuba menafi, dia tidak bijak. Zahid ni tidak bijak. Dalam cuba menafi, dia sekali lagi kantoi jerat diri sendiri. Hari ini Zahid membuat satu kenyataan. Dia kata apabila ditanya oleh pemberita lah, adakah BN akan bekerjasama dengan mana-mana parti. Okey, pertama sekali Zahid berkata Zahid ditanya adakah BN akan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Pertama sekali Zahid berkata, kenapa perlu bekerja dengan Anwar sahaja? Kita boleh juga bekerja dengan pemimpin politik lain. Kenyataan pendek ni sahaja sudah cukup untuk jerat Zahid. Saya dah kata, sekiranya sesiapa ingin buat PRU awal, walaupun tahu Parlimen wajib bubar pada Julai 2023 dan tahu sekarang musim banjir, maka semestinya alasannya adalah anda tahu anda boleh menang besar dan beri kerajaan lebih stabil. Itu alasan pertama yang digunakan oleh Zahid selepas Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi lepas itu Zahid mengaku BN mungkin tidak menang apabila berkata bahawa jangan guna Parlimen tergantung sebagai alasan untuk tidak bubar Parlimen. Sekaligus bermakna
dia sanggup bubar parlimen sekalipun BN kalah. Kemudian hari lain, alasan lain mengapa perlu pilihan raya. Oh, sebab mandat rakyat. Bukankah dia yang membantu meruntuhkan mandat rakyat apabila bersekongkol dulu untuk meruntuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan? Dia bersekongkol dengan Azmin dan Muhyiddin, malah di Sheraton duduk sekali satu meja sebelah Azmin. Kemudian tiba-tiba alasan lain. Hari ini, esok alasan lain, alasan lain, alasan lain. Tetapi semuanya menunjukkan dia sebenarnya tidak ada sebab selain nak selamatkan tengkuk dia. Ini terbukti dalam Convention MIC apabila Zahid mengaku bahawa PRU awal adalah bersangkut paut dengan kes mahkamah dia dan kes-kes yang mungkin dihadapi oleh pemimpin parti-parti komponen lain. Jadi bila Zahid buka mulut, dia kantoi, dia tak bijak. Kini dia kata, kenapa kita hanya perlu bekerjasama dengan Anwar, kita boleh juga bekerjasama dengan pemimpin parti lain. Apakah maksud di sebalik kenyataan ini? Maknanya DAP dibolehkan, Anwar dibolehkan. Daripada menjawab soalan reporter, dia ada dua jawapan saja. Adakah anda setuju kerjasama dengan Pakatan? Jawapannya ya atau tidak. Apa-apa jawapan lain maknanya ada sesuatu yang tak kena. Dan dalam kenyataan ni, Zahid kata mengapa kerja dengan Anwar sahaja. Maknanya dia dia enggan menidakkan kerja dengan Anwar. Maknanya di dalam pilihan raya ini, no Anwar, no DAP tidak terpakai. Tidak terpakai. Secara tidak langsung, Zahid telah mengesahkan boleh sahaja kerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi saya dah buat satu perhitungan semalam. Saya dah kata tidak mustahil jika walaupun BN kena teruk, tetapi anda kena ingat ya, dalam PRU 14 PH dia berjaya bentuk kerajaan lepas mendapat sumbangan 13 kerusi dari Bersatu. Jadi dia dapat majoriti 113. Jadi andai kata BN dia kena teruk, memang akan kena teruk, tapi dia berjaya mendapat lebih dari 13 kerusi atau 13 kerusi, dia boleh ganti Bersatu dalam PH. Boleh bentuk kerajaan. Tetapi kerajaan itu ini boleh berlaku dengan anggapan PKR maintain, DAP maintain, Amanah maintain. Hakikatnya PKR juga dijangka akan kena belasah teruk, DAP akan jatuh sedikit bukan banyak, mungkin 20%, 30%. Amanah akan jatuh tapi mungkin 20%, 30%. Jadi kerusi-kerusi selebihnya tu, kalau BN boleh tampung tak apa. Kalau tak boleh tampung tapi GPS Sarawak membantu tak apa. Jadi boleh, kemungkinan bentuk kerajaan tu tetap ada. Okey, walaupun sukar tetapi tetap ada. Itulah sebenarnya perancangannya. Jadi Anwar jangan fikir, saya dah jelaskan dalam satu live, jangan fikir, oh tak ada Bersatu kita rugi 13 kerusi, jadi kita boleh ganti dengan barisan. Jangan lupa Bersatu bertanding di bawah tiket PKR pada PRU 14. Pada PRU 14, ramai orang Melayu sanggup berkompromi dengan DAP sebab kehadiran Mahathir sana. Sebab itu Bersatu dapat 13 kerusi. Nah, oleh kerana Bersatu bertanding di bawah tiket PKR, secara tidak langsung ditanam dalam minda orang-orang Melayu, sokong PKR sama dengan sokong Mahathir. Jadi PKR sendiri mendapat manfaat daripada kehadiran Mahathir dan persetujuan Mahathir untuk guna bendera PKR. Maknanya tanpa Mahathir bukan hanya PH hilang 13 kerusi, PKR juga akan hilang banyak kerusi sebab tak ada Mahathir. Ditambah pula dengan penerimaan teruk PKR, jadi PKR memang akan kena teruk, belasah, kena teruk. Tapi bila dia kena belasah teruk, contohnya dia hilang 25 kerusi, kerusi yang hilang tu semestinya perlu ditampung oleh BN. Kalau DAP hilang contohnya 10 kerusi, kerusi itu perlu ditampung oleh BN. Persoalannya, adakah BN boleh tampung kerusi-kerusi ini? Sebab BN akan kena belasah teruk. Di situ
Ada kemungkinan BN tak boleh tampung semua kerusi yang PH hilang, tapi mungkin lepas tambah GPS boleh kerjasama dan bentuk kerajaan. Jadi kemungkinan tu walaupun tipis tapi tetap ada. Dan hari ini kita sudah tahu Zahid sudah tidak menunjukkan dengan jelas tidak ada masalah kalau kerja dengan Pakatan Harapan. Sebab itu kenyataan dia salah. Kalau Zahid bijak, dia tak akan buat kenyataan kenapa kita hanya perlu kerja dengan Anwar. Kalau saya Zahid, saya nak elak daripada terperangkap, saya akan kata, kenapa korang asyik tanya pasal Pakatan Harapan? Kenapa tak tanya berkenaan dengan gabungan lain? Kita boleh kerja dengan gabungan lain. Kalau saya cerita macam tu, kalau saya berkata macam tu, tak ada siapa boleh tuduh saya bahawa saya mungkin akan kerja dengan Pakatan. Tetapi kenyataan Zahid, kenapa kita hanya perlu kerja dengan Anwar sahaja? Maknanya kerjasama dengan Anwar dan sekaligus DAP lah, sebab DAP bersama Anwar dibolehkan. Dengar baik-baik Akar Umbi UMNO, dibolehkan. Ini bukan fitnah. Ini Zahid yang secara tidak langsung sudah perangkap diri dia. Dibolehkan, ya. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, dibolehkan. Jadi sekarang Akar Umbi UMNO boleh pergi sorak, buat kain rentang, bersedia untuk terima kemungkinan bersaudara, bersalam-salaman dengan DAP. Jangan nak kata regi tipu. Rujuk kenyataan Zahid. Okey. Jadi sekarang kita lihat kalau ada soalan. Ini pun ada seorang komen, jangan pening-pening kepala, naik kapal dengan PH, selamat. Okey. Alright. Kalau tidak ada soalan, jadi saya akhiri live. So, itulah. Ini bukan penipuan, ya. Ini bukan penipuan. Satu undi untuk PH berisiko amat tinggi sama dengan satu undi untuk Zahid dan kleptokrat. Ini amaran saya kepada seluruh rakyat Malaysia. Begitu juga satu undi untuk Zahid dan kleptokrat atau kleptokrat, ya, berisiko tinggi adalah sama dengan satu undi untuk Anwar dan DAP. Okey, ingat, ya. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa, ya, saudara-saudara saudariku. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.